أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi diberi kesempatan dan keizinan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama berkumpul, sama-sama berjemaah dan seterusnya mengikuti kuliah pada malam ini sesuai dengan kehendak dan keizinan daripadanya. Terima kasih buat pertama kali kepada pengerusi majlis, seterusnya pengerusi masjid daripada peringkat yang paling atas sampailah peringkat yang paling bawah, kerana sudi memberi peluang kepada saya untuk bertemu mata, untuk bersilaturrahim, merapatkan hubungan dan perpaduan di antara kita. Lebih-lebih lagi kita sekarang berada di bulan mulia, bulan Syawal, bulan kemenangan. Setelah hampir 30 hari, sebulan penuh kita berpuasa, bertekad memasang niat keikhlasan ibadah kita semata-mata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini sebenarnya tajuk yang diberi dan ditaklifkan ialah berkenaan dengan hari raya, selain daripada hari raya yang disambut oleh umat Islam. Ini memaknakan kepada saya bahawa pihak masjid ataupun AJK minta kepada saya untuk menghurai dan menceritakan tentang konsep ataupun kedudukan hari raya di sisi agama-agama lain selain daripada agama Islam. Buat pertama kali mungkin saya merenung sekejap, berfikir betul ke tajuk ni nak diberi kepada saya. Tapi alhamdulillah lah, insya-Allah malam ini kita akan sama-sama meneliti, kita akan sama-sama mendengar tentang konsep hari raya selain daripada hari raya yang disambut oleh umat Islam itu sendiri. Sebagai muqaddimah, minta laluan, sekiranya di hadapan saya ni ada ulama-ulama besar, ada tuan-tuan guru, ada ustaz-ustaz, ada doktor-doktor dan sebagainya. Berdirinya saya di hadapan tuan-tuan dan puan-puan bermakna bukanlah saya yang paling alim, paling berilmu dan paling berpengetahuan, tetapi adanya saya di hadapan tuan-tuan adalah sekadar berkongsi ilmu dan maklumat sedia ada
moga sama-sama kita mendapat kerahmatan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Berkaitan dengan hari raya, yang saya kira patut saya dahulukan ialah keterlibatan agama-agama besar dunia yang disebut dalam istilah agama-agama samawi, agama-agama wahyu yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad dan umat-umat sebelum ini. Secara ringkas bolehlah kita menyebut sebagai agama Yahudi, bolehlah kita menyebut sebagai agama Nasrani, atau hari ini kita kenali sebagai agama Kristian, dan juga agama yang sedang kita anuti dan kita pegangi sekarang, iaitu agama Islam. Dan bila kita ingin membicarakan konsep hari raya di sisi agama lain selain daripada agama Islam, secara muqaddimah suka saya memperingatkan bahawa di dalam agama kita, iaitu agama Islam, hampir setiap ataupun saban tahun kita merayakan dua hari raya yang paling besar, dua hari raya yang paling agung. Yang pertama yang sedang kita hadapi sekarang yang disebut sebagai Idul Fitri, iaitu pengorbanan, iaitu keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah hampir 30 hari, alias sebulan kita berpuasa, beribadah dan mengabdikan diri kita seikhlas mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk meraihkan kemenangan, kita menundukkan bentuk-bentuk hawa nafsu, kita menundukkan bentuk-bentuk keduniaan, kita menundukkan bentuk-bentuk materialistik. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita hadiah dan menganugerahkan satu hari raya yang disebut sebagai Idul Fitri. Dan yang kedua ialah untuk menyemai semangat pengorbanan yang cukup besar dan agung yang pernah ditunjukkan oleh Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihi salam, iaitu kisah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim bersama anaknya Ismail. Lantaran daripada peristiwa yang cukup agung dan besar ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan satu lagi hari raya yang disebut Idul Adha, iaitu hari raya korban. Apapun bila kita meneliti hadis-hadis sabdaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hari raya, secara mudah summarize dapatlah kita merumuskan sekurang-kurangnya yang menjadi keumuman hari raya bagi kita orang Islam mencakupi 5 perkara yang boleh dianggap sebagai hari raya bagi seseorang. Yang pertama ialah disebutkan oleh baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila mana seorang muslim, seorang Islam bertemu dengan saudaranya yang lain, juga seorang muslim yang beragama Islam, dalam keadaan pada hari tersebut, yakni pada hari pertemuan dengan saudaranya, dia langsung tidak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah dan kepada sesama manusia. Ini adalah salah satu bentuk hari raya bagi insan dan individu tersebut. Ini dijelaskan oleh Rasulullah, salah satu bentuk hari raya bagi individu seorang muslim bila dia berjumpa dengan salah seorang saudaranya pada hari tersebut dalam keadaan dia tidak berbuat dosa, dia tidak berbuat maksiat kepada Allah dan kepada sesama manusia. Ini merupakan satu bentuk hari raya.
Dan yang kedua, dijelaskan oleh Rasulullah, bila mana seorang Muslim, seorang Islam yang meninggalkan belenggu dunia ini dalam keadaan dia membawa bekal syarat penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan terhindar daripada hasutan-hasutan dan fitnah-fitnah syaitan. Ini bermaksud salah satu bentuk hari raya yang lain bagi seorang Muslim bila mana dia dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bila dia menghadapi saat-saat terakhir, hari kematian dia meninggalkan belenggu dunia ini, dan dia kembali kepada Allah dalam hati dan dadanya penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan dia kembali kepada Allah terhindar daripada hasutan-hasutan dan fitnah daripada syaitan. Ini juga satu bentuk hari raya bagi seorang Muslim. Dan yang ketiga, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita semua kelak berada di hari kehakiman dan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu disebut sebagai medan mahsyar. Di sana kita setiap seorang berkewajipan melalui satu titian yang disebut sebagai titian sirat. Bagi mana-mana individu-individu, lebih-lebih lagi yang bergelar sebagai seorang Muslim, bila mana mereka berjaya melintasi titian sirat ini tanpa halangan, melintasi titian sirat ini tanpa kesukaran dan kepayahan, lantas dia berjaya menghadapinya sampai di seberang sana, ini juga adalah satu bentuk hari raya bagi seseorang individu. Yang keempat, dijelaskan oleh Rasulullah, bila mana namanya terdaftar atau terpilih sebagai salah seorang daripada ahli-ahli ataupun penghuni syurga, dan dia berjaya melepaskan diri dia daripada termasuk di dalam keahlian, keanggotaan dan daftar ahli neraka, ini juga merupakan satu hari raya bagi seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hari raya yang terakhir yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah satu impian, inilah satu harapan yang ditunggu-tunggu oleh semua manusia yang beriman. Tatkala dia diberi kebenaran, tatkala dia diberi keizinan untuk menatap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat kelak, ini merupakan kemuncak hari raya bagi seorang Muslim. Kalau kita meneliti kepada sabdaan-sabdaan Rasulullah tentang hakikat sebenar hari raya bagi seseorang individu yang bergelar sebagai Muslim, selayaknya kehidupan kita di dunia yang sementara ini, kita mencari bekalan-bekalan yang mencukupi untuk kita meraihkan kejayaan, untuk kita meraihkan hari raya kita dari sudut perkara-perkara, dari sudut benda-benda yang disebutkan oleh Rasulullah tadi. Itulah hakikat kejayaan, itulah hakikat hari raya yang sebenar-benarnya bagi kita sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah, bernabi dan berasulkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada konteks asas tajuk yang kita ingin bincang pada malam ini, berikutan kita sebut tentang agama samawi, kita harus merangkaikan tentang perayaan yang ada di dalam agama Yahudi, perayaan yang ada di dalam agama Nasrani. Tapi bagi saya memang masa yang kita ada tidak mencukupi untuk kita buat penilaian atas kedua-dua agama tersebut. Dan saya kira pada malam ini, mana yang berkemampuan dan berkesempatan, insya-Allah kita akan huraikan seringkas yang mungkin. Bila kita menyebut tentang agama Yahudi, sebenarnya agama ini dinisbahkan kepada agama yang pernah diturunkan dan diwakili oleh Nabi Allah Musa alaihi salam kepada umatnya, iaitu Bani Israel suatu ketika dahulu.
Sebenarnya agama Yahudi ini diambil sempena daripada anak Nabi Allah Yaqub yang keempat, iaitu Yahuza. Anak Nabi Allah Yaqub ini ada 12 orang semuanya yang dikenali sebagai Bani Israel. Ada yang disebut sebagai Raubim, ada yang disebut sebagai Syamun, ada yang disebut sebagai Lewi, dan yang keempat disebut sebagai Yahuza. Sebenarnya agama Yahudi hari ini adalah penisbahan kepada anak Nabi Allah Yaqub yang keempat, Yahuza. Seterusnya ada yang bernama Izakar, ada yang bernama Zebulun, ada yang bernama Yusuf merujuk kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam, ada yang bernama Bunyamin, ada yang bernama Jad, ada yang bernama Ashir, ada yang bernama Dan, ada yang bernama Naftali. Inilah 12 anak-anak keturunan Nabi Allah Yaqub yang disebut di dalam Al-Quran sebagai Bani Israel. Bila merujuk kepada agama Yahudi, sekurangnya orang-orang Yahudi ini mereka punya satu base, satu tonggak yang cukup penting. Sebagaimana kita, bila kita merayakan hari-hari kebesaran, penisbahan atas agama, dan hari-hari kebesaran dalam Islam yang juga ada kenisbahan atas agama ataupun tidak, dia pasti berlandaskan kepada kalender, tarikh penanggalan sesuatu tarikh, waktu ataupun masa. Sebagaimana kita menyambut bulan puasa tidak mengikut kalender Gregorian, kita menyambut bulan puasa mengikut kalender Hijrah, kalender yang telah diasaskan pada zaman pemerintahan Saidina Umar bin Al-Khattab. Jadi setiap tahun bila tiba bulan Ramadan, umat Islam akan berpuasa. Begitu jugalah bila mari bulan Zulhijjah, umat Islam akan merayakan hari raya Haji. Bila mari 17 Ramadan, kita akan sambut nuzul Quran. Bila mari 27 Rejab, kita akan sambut Isra' Mi'raj. Bila mari 1 Muharram, kita akan sambut awal Ma'al Hijrah. Begitu jugalah sebagaimana dalam agama kita, tarikh dan penanggalan kalender itu amat penting. Begitu jugalah dalam agama Yahudi. Kalau kita ingat agama Yahudi ini banyak didominasi orang-orang di sebelah barat dan mungkin di Timur Tengah, mereka juga akan menggunakan kalender Gregorian. Tidak. Sebenarnya orang-orang Yahudi mereka ada kalender mereka sendiri. Tetapi yang berbezanya, bulan-bulan dalam agama Yahudi ini kebiasaannya bukan 12 macam agama ataupun macam suku ataupun bangsa lain. Agama Yahudi ini dia ada 13 bulan dalam setiap tahun. Contoh, bulan yang pertama dalam bulan Yahudi disebut bulan Nisan. Bulan yang kedua disebut bulan Iyar. Bulan yang ketiga disebut bulan Syirwan. Bulan yang keempat disebut bulan Tammuz. Bulan yang kelima disebut bulan Af. Bulan yang keenam disebut bulan Elul. Bulan yang ketujuh bulan Tishri. Bulan yang ke-8 Heshwan. Bulan ke-9 Kislev. Bulan ke-7 Tewef. Bulan ke-9 10 11 bulan Syewet. Bulan 12 Adar. Bulan 13 Adar 2. Jadi ini adalah 13 nama-nama bulan yang terkandung di dalam kalender orang-orang Yahudi. Sebenarnya bila mereka start menggunakan kalender ni, beratus-ratus tahun sebelum Masihi, mereka dah guna sistem tarikh dan penanggalan kalender mereka. Tetapi orang-orang Yahudi ada sejarah yang panjang. Dahulu ketika zaman pemerintahan selepas Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman ni ialah anak kepada Nabi Allah Daud. Zaman Daud dan zaman Sulaiman adalah zaman cemerlangan, zaman kegemilangan besar bagi umat Yahudi. Ini adalah sebaik-baik zaman yang disebut sebagai Golden Age, zaman keemasan, zaman kegemilangan orang Yahudi. Tetapi bermulanya zaman
zaman kejatuhan Yahudi, bila wafatnya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, telah berebut takhta pemerintahan antara dua orang anaknya, iaitu Rohab'am dan Yarba'am. Maka kerajaan Israel berpecah kepada dua bahagian. Yang pertama bahagian utara, yang kedua bahagian selatan. Bahagian utara disebut sebagai Israel, bahagian bawah tu disebut kerajaan Yahuza. Jadi atas kerajaan Israel, bawah kerajaan Yahuza. Atas tu ibu kota dia kadang-kadang ada di Jericho, kadang-kadang ada di Hebron. Hak bawah tu ialah Jerusalem yang kita sebut sebagai Baitul Maqdis. Jadi di antara 12 orang anak Nabi Allah Yaqub tadi, 10 ahli keluarga menyokong Israel hak belah utara, dan 2 saja keluarga hak menyokong belah selatan, kerajaan Yahuza, iaitu kerajaan Yahuza itu sendiri dan adik Nabi Allah Yusuf, Bunyamin. Bila tahun 732 lebih, kerajaan Israel Utara diserang oleh Assyrian Empire, hancur, habis, lumat, musnah. Dan kerajaan Yahuza hak bawah tu diserang oleh kerajaan Babylon. Kerajaan Babylon bukan zaman Namrus. Zaman Namrus tu zaman Nabi Ibrahim, lebih awal. Tetapi zaman Babylon ini didominasi oleh Raja Bukhtansor II. Kalau kita selalu dan sering membaca buku sejarah, dia sebut sebagai Raja Nebukadnezar II. Itu adalah Raja Babylon yang menyerang kerajaan Yahuza. Hancur lebur, musnah semusnahnya kerajaan Yahudi. Pada masa inilah berlaku deportasi. Apa maksud deportasi? Bila Babylon berjaya mengalahkan kerajaan Yahudi, mereka telah menjadikan orang-orang Yahudi ini sebagai tawanan-tawanan. Mereka menjadikan orang-orang Yahudi ini sebagai hamba. Jadi tawanan-tawanan, hamba-hamba alim ulama ini dibawa ke bumi Babylon, ke tamadunan Sumeria dulu. Jadi di sanalah berlaku satu perkara yang tidak diingini. Apabila Raja Bukhtansor telah menghapuskan kitab-kitab Taurat yang selama ini dibaca, kitab Taurat yang selama ini diimani oleh Bani Israel, dan meminta kepada mereka untuk memulakan pentafsiran baru bagi Taurat. Jadi zaman inilah bermulanya penulisan kitab Talmud. Pernah dengar tak tentang kitab Talmud? Jadi kitab Talmud ada 2 version. Satu Talmud Babylon, waktu menulis tu berada di Babylon. Satu lagi dipanggil Talmud Jerusalem, bila mereka kembali semula ke bumi Baitul Maqdis, bumi Palestin. Selang hingga 50 hingga 60 tahun kemudian, kalau kita tengok kerajaan Babylon tu kerajaan Iraq. Lani sebelah Iraq tu ada negara apa? Sebelah negara Iraq ada negara apa? Ada negara Iran. Negara Iran tu kerajaan besar. Parsi kuno tu raja dia ialah Cyrus the Great. Salah satu nama yang diangkat sebagai penisbahan atas Iskandar Zulkarnain. Jadi Raja Iskandar Zulkarnain, Cyrus the Great, konon-kononnya tu serang pula Bukhtansor kalah. Bila Bukhtansor kalah, Raja Cyrus the Great yang berhati mulia ni minta tawanan-tawanan daripada Bani Israel supaya kembali semula ke bumi mereka. Dulu kan mereka jadi tawanan di Babylon. Bila Babylon kalah dekat Cyrus, baliklah semula. Jadi nak balik tu, kepulangan tu ada 3 versi. Kepulangan mereka ada 3 kali. Ada yang dimulakan oleh seorang Nabi, yang kedua dimulakan oleh Nabi Ezra, yang ketiga dimulakan oleh Nabi Nehemia. Ini adalah nabi-nabi dalam agama Yahudi, nabi-nabi dalam agama Bani Israel. Jadi bila mereka kembali semula 538 hingga 70 Masihi itu, inilah disebut zaman kebangkitan dan pembinaan kembali Bait Suci yang kedua. Sebab rumah ibadat mereka yang asal tu hancur pada Bukhtansor serang dulu, ni mari mereka nak bangunkan kembali.
Jadi sepanjang sejarah panjang, bila mereka nak bangun kembali Fir'aun, zaman Fir'aun Nekho pernah serang mereka, hancur pula, bangun lagi. Mari pula zaman Yunani, zaman Maharaja Nero, serang pula, hancur, bangun balik. Mari Rom hak terakhir, inilah zaman kelahiran Nabi Allah Isa alaihi salam. Lepas jatuh hak ni, mereka tak bangkit lagi. Jadi bila mereka bangkit selepas kejatuhan Turki Utsmaniyah 1924, mereka merancang satu gerakan Zionis yang cukup global dan tersusun, yang akhirnya tanah apa yang mereka kata diidam-idamkan itu telah menjadi milik mereka kembali. Walaupun asalnya tertubuh asal tanah haram Israel 1948 itu. Baik, itu sejarah secara ringkas. Jadi bila saya sebut benda ni secara awal, senang untuk nampak bagaimana mereka meraihkan hari-hari perayaan dan kebesaran dalam agama mereka. Sebagai contoh, orang-orang Yahudi, mereka membahagikan perayaan mereka menjadi dua bahagian. Satu, perayaan-perayaan yang ada penisbahan atas keagamaan. Maksudnya mereka merayakan sesuatu hari tertentu atas nisbah agama, atas nisbah ritual, atas nisbah peribadatan dan ubudiah mereka kepada Allah. Satu lagi ialah penisbahan atas nasional, bersifat umum semata-mata. Jadi hak agama ada 5 hari, hak umum semata-mata ada 3 hari. Jadi secara base mereka merayakan hampir 8 perayaan setiap tahun. Walaupun di sana ada perayaan-perayaan yang bersifat kecil, yang mungkin disambut oleh satu-satu kelompok tapi tidak disambut oleh kelompok yang lain. Jadi hak nisbah atas agama tadi, yang pertama, yang paling terkenal disebut Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah hari ini tidak dominan pada agama Yahudi, tapi Hari Raya Paskah hari ini dominan atas agama Nasrani. Kenapa jadi demikian? Baik, sebenarnya Hari Paskah ni jatuh 15 hari bulan pada bulan Nisan. Bulan Nisan kita sebut bulan yang pertama dalam kalender Yahudi. Setiap tahun 15 hari bulan Nisan. Nisan ni mengingatkan kita kepada jenama kereta kan. Dulu ada Datsun, ada Nissan. Datsun tu tak ada dah lah ni. Nissan tu ada lagi. Kalau Kelantan kita, dia jadi kena ada sabdu Nissan. Kalau Nissan tu Nissan karet kan. Kalau Nissan batu Nissan, tu lain tu, cuma kita nak sebut perkataan Nissan saat ni. Baik, kembali. Bila sebut 15 hari bulan, apa sebenarnya pentingnya Hari Raya Paskah? Sebenarnya Hari Raya Paskah ni nak memperingati tentang kisah Nabi Allah Musa alaihi salam. Pada hari raya Paskah yang mereka sambut, hari raya Paskah yang mereka rayakan, hari tersebutlah Allah membebaskan Nabi Allah Musa, Allah membebaskan Nabi Allah Harun dan Bani Israel yang mengikuti kedua-dua Nabi tersebut dan menyelamatkan mereka sewaktu mereka menyeberangi Laut Merah. Dan hari itu juga berakhirnya riwayat dan kehidupan seorang manusia yang angkuh, seorang manusia yang sombong, sehingga sepanjang hidupnya dia pernah mengaku bahawa dirinya itu Tuhan. Hari itu berakhir dan tamatnya riwayat Fir'aun yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah. Jadi kita kata apa? Dengan peristiwa terselamatnya Nabi Allah Musa dan Bani Israel, pada hari tersebut Nabi Allah Musa berpuasa. Berpuasa ini kerana rangka kesyukuran kepada Allah telah menyelamatkan dia, abang dia Nabi Allah Harun dan umat-umatnya Bani Israel daripada Fir'aun. Jadi berkebetulan bahawa tarikh hari terselamatnya Nabi Allah Musa tu jatuh pada 10 Muharram. Jadi sebab itulah bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah
Dan bila Nabi berada di Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi di Madinah. Di Madinah ada 3 Yahudi yang besar. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa. Di sana orang-orang Yahudi ini berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Jadi Rasulullah bertanya, kes pertanyaan Rasulullah ni diriwayatkan oleh sahabat besar sepupu beliau Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bila mana Rasulullah melihat orang-orang Yahudi tak kala Nabi berhijrah ke bumi Madinah, apakah sebab mereka berpuasa pada hari tersebut? Lalu mereka mengatakan pada hari itu Allah telah menyelamatkan Nabi Allah Musa dan Bani Israel daripada kejaran Fir'aun. Jadi Nabi berkata, sesungguhnya Musa lebih berhak atas kami daripada kamu. Jadi Nabi Muhammad suruh sahabat-sahabat beliau pun berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Jadi selepas beberapa tahun, umat Islam berpuasa bersekali dengan orang Yahudi. Dah 10 Muharram, orang Yahudi pun berpuasa, Nabi pun berpuasa. Nabi mencadangkan satu kelainan. Maksudnya pada tahun berikutnya, untuk membezakan antara orang Islam dengan orang Yahudi berpuasa, Nabi menyarankan kepada sahabat, bila mari Muharram tahun depan, kita berpuasa 1 hari awal, iaitu 9 Muharram. Tapi sayangnya Nabi tak berkesempatan untuk puasa pada Muharram akan datang kerana diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebut dalam Bukhari, cari hadis nombor 2004, dalam hadis Muslim cari hadis nombor 1130, ada diceritakan tentang kisah ini. Baik, ini tentang Yahudi. Bagaimana pula dengan orang-orang Kristian? Orang Kristian juga menyambut hari Paskah. Bahkan hari Paskah ni mereka ada pertandingan menghias dan kemudian mencari telur-telur Paskah. Mereka buat satu bentuk telur, mereka menyembunyikan telur-telur tersebut dan mereka cari, macam cari harta karun lah konon-kononnya. Dan disebut telur Paskah. Kenapa kebetulan orang Yahudi sambut juga hari Paskah pada zaman Nabi Allah Isa alaihi salam? Kerana kebetulan pada itu, ni satu version menganggap hari disalibnya Yesus dan hari kematian Yesus itu jatuh pada hari Paskah. Orang Yahudi sambut dah Paskah hari tersebut, tapi kebetulan waktu hayat dan keberadaan Nabi Allah Isa alaihi salam, di sini bila kita sebut Yesus, sebenarnya bukan Nabi Allah Isa, tetapi Judas Iskariot, Judas pengkhianat yang telah ditukar rupakan oleh Allah, telah disalib dan kemudian menemui kematian, jatuh hari Paskah. Sebab itulah orang-orang Kristian juga menyambut hari Paskah. Tetapi bukan sebab Nabi Allah Isa tapi sebab disalib dan matinya Yesus di sisi pemahaman agama mereka. Tetapi apa yang saya nak sebut, pandangan ini sebenarnya silap. Pandangan ini sebenarnya salah. Orang-orang Kristian bukan menyambut Paskah sebab disalib dan matinya Judas Iskariot atau mereka sebut sebagai Yesus. Tapi sebenarnya hari Paskah yang betul ialah 2 hari kemudian. Sebab dalam versi Kristian, bila yang disalib, yang dikenali sebagai Yesus tu mati, hari pertama mati, hari kedua mati, hari ketiga mati, kemudian dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Seolah-olah gambaran dalam version agama Kristian, Judas Iskariot ataupun Yesus ni berjaya melawan takdir, mengalahkan maut dia untuk dia hidup kembali. Jadi dia hidup kembali itu, dia bertemu dengan sahabat-sahabat dia buat kali yang terakhir. Sahabat merujuk kepada Hawariyun Nabi Allah Isa alaihi salam. Kemudian dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita hari ini beza kita sikit saja dengan agama Kristian. Agama Islam, Nabi Isa tu tidak disalib, tak mati. Jadi Nabi Isa tu Allah terus angkat. Waktu Yahudi merancanakan untuk menangkap dan menyalib dia, Allah angkat terus.
Kita yakin Nabi Isa diangkat oleh Allah dan akan diturunkan kembali sesuai dengan kehendak Allah waktu dia, wallahu alam. Tapi sedikit berbeza dengan orang Yahudi, sebenarnya Allah tukar rupa Judas tu. Tapi bagi orang-orang Kristian, mereka kata tu dah Nabi Isa. Jadi yang kena salib tu Nabi Isa, yang mati tu Nabi Isa, yang hidup kembali pun Nabi Isa. Kemudian diangkat, sama-sama diangkat, cuma hal ni ada cerita sikit. Diangkat selepas mati 3 hari dan juga akan diturunkan. Jadi tunggu. Orang Islam pun tunggu Nabi Allah Isa nak turun. Kemudian hari Kristian pun tunggu. Jadi orang Yahudi dia tak tunggu. Sebab bagi dia Nabi Isa dah mati di tiang salib tu. Nabi Isa lama dah mati di tiang salib tu. Isa dah mati. Tak ada dah Isa akan datang buat kali yang kedua. Tapi sebenarnya dia duk tunggu siapa dia? The last Messiah dia. Siapa dia? Hak mata sebiji tu lah. Hak mata sebiji anak keluar tu lah. Bagi dia penyelamat bangsa Yahudi, iaitu Sang Dajjal. Baik. Sekarang ni, untuk tahu kisah ni, kita perlu rujuk kepada kitab-kitab utama agama Kristian. Sekarang agama Kristian tak macam Islam. Islam Quran dia satu version saja. Quran Islam satu version, tak ada 2 version, 3 version. Yang ada banyak versi itu terjemahan. Bahasa Melayu, bahasa Indon, Inggeris, bahasa tu, bahasa ni, tu bukan version. Tetapi kitab agama Kristian ada 4. Ada disebut Injil Luke, ada disebut Injil Mark, ada disebut Injil Matthew, ada disebut Injil John. Dan untuk faham kisah hari Paskah, kalau kita rujuk Injil Luke pasal ke-22 ayat pertama ada tentang Paskah. Kalau rujuk Injil Matthew pasal ke-26 ayat yang kedua. Kalau nak rujuk Injil Mark pasal ke-14 ayat yang pertama. Kalau nak rujuk Injil John pasal ke-13 ayat 1, memang tentang isu ini. Iaitu perencanaan imam-imam Yahudi dengan Judas Iskariot, bagaimana mereka nak memerangkap Nabi Allah Isa alaihi salam. Bagaimana dihidupkan kembali pada malam yang ketiga, perjumpaan terakhir dengan sahabat-sahabat dia, dan seterusnya melarikan diri ke Taman Getsemani dan kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu Paskah di sisi agama. Agama tu bukan hari salib dan mati, tapi hari bangkit kembali tu Paskah. Kalau hari salib dan mati dia sebut Jumaat yang kudus, Jumaat Agung. Kerana Judas Iskariot disalib pada petang Khamis dan dia menghembuskan nafas lepas waktu maghrib. Dah petang Khamis, maghrib tu malam apa? Malam Jumaat, ni Jumaat Agung. Jangan terkeliru dengan version ni. Okey, kembali. Apa yang orang-orang Yahudi buat pada hari yang disebut sebagai hari Paskah. Jadi orang-orang Yahudi dia macam ni. Dia ada satu jenis roti yang disebut roti Matzot. Roti Matzot ni mereka akan makan dengan daging bahagian kaki kambing. Jadi mereka akan sembelih kambing, bahagian kaki kambing tu mereka masak, dan bahagian hak dimasak, bahagian kaki tu mereka akan makan dengan roti yang disebut roti Matzot. Darah daripada kambing yang disembelih mereka akan kumpul, kemudian mereka akan percikkan pada pintu-pintu rumah mereka. Pasal apa mereka buat lagu tu? Kerana nenek moyang mereka dulu pernah buat macam tu. Peristiwa ni dirakam dalam kitab Exodus. Pening ke tak pening ni? Ke nampak? Saya go on saja ni. Tu saya duk menengung depa bagi tajuk ni, betul ke tak ni? Tapi dah tajuk lagu ni, saya kena hurai lagu ni lah. Baik. Sebelum nak faham Exodus macam ni lah. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa kita panggil Taurat. Taurat ni dia ada 3 nama lain. Ada menyebut Taurat 5, betul. Ada menyebut Taurat Musa juga betul. Ada menyebut Pentateuch juga betul. Jadi lepas pada ni, kalau berkenaan dengan Taurat, ada kata Taurat Musa hak tu lah. Taurat 5 pun hak tu lah. Pentateuch pun hak tu lah. Sebab apa 5? Yang pertama disebut the Book of Genesis. Yang kedua, the Book of Exodus. Yang ketiga, the Book of Leviticus. Yang keempat, the Book of Deuteronomy. Yang kelima, the Book of Number.
Jadi kisah pasal ini disebut dalam The Book of Exodus, kitab Keluaran, pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 jelas disebut tentang Paskah. Tapi dalam bahasa Ibrani, bahasa Taurat, dia sebut Pesach. Lepas pada ni saya duk baca-baca kitab, buka ustaz suruh buka, dia tak sebut perkataan Paskah tapi Pesach. Paskah di sisi agama Kristian, Pesach di sisi bahasa Ibrani. Kalau buka Bible Inggeris, Pesach pun tak ada, Paskah pun tak ada, dia sebut Passover. Perayaan Passover tu inilah. Baik, disebut di situ dulu mereka sembelih benda ni, mereka renjis-renjiskan darah pada pintu rumah. Ni dia punya khurafat dia. Orang Yahudi menganggap bila dia renjis darah-darah pengorbanan ni, bila malaikat maut mari, malaikat tengok darah ni, malaikat maut tak jadi masuk dalam rumah dia. Biar malaikat maruk ni pi ke rumah orang-orang Mesir yang selama ni orang-orang Mesir di bawah Fir'aun lah duk menzalimi mereka, duk menganiaya mereka, duk buat khianat kat mereka, duk buat jahat kat mereka. Jadi konon-kononnya bila malaikat maut mari, ni darah korban tak jadi masuk, darah korban tak jadi masuk. Jadi hak geng-geng rumah orang Mesir je kalau nak mampus nak apa pun. Jadi tabiat kebiasaan ni mereka akan buat walaupun dah berlalu zaman tu. Zaman ni tak ada kena-mena dengan Mesir dengan Fir'aun dah. Mereka akan buat macam tu, sembelih kambing, darah tu mereka akan renjis pada dinding-dinding ataupun pada alang ataupun ruang pintu rumah mereka. Jadi bila mereka siap tu, doa akan dibaca oleh ketua rumah, ahli keluarga, bapak lah. Jadi saat mereka nak merayakan malam tu, mereka akan sebut ini adalah roti penderitaan yang pernah dimakan oleh nenek moyang kita. Nak cakap dulu derita sungguh orang Yahudi di bawah Fir'aun, di bawah orang-orang Mesir, di bawah bangsa Kipti. Tok nenek kita tu sedih sungguh, derita sungguh. Jadi marilah, barang siapa yang lapar kalau mau makan masuklah. Barang siapa yang menderita kalau nak menyambut hari ini bersama kami, marilah sambut. Sesungguhnya pada tahun ini kita menyambut perayaan ini di rumah ini, dan insya-Allah pada tahun yang akan datang kita akan sambut di tanah suci Israel. Itu impian mereka. Setiap tahun bila sambut hari raya Paskah, mereka mengidamkan satu masa mereka akan dapat kembali ke tanah suci, tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka dahulu sewaktu bersama dengan Nabi Allah Musa. Itulah bumi Baitul Maqdis, bumi Palestin, bumi Jerusalem. Sebab itulah mereka menanamkan semangat yang cukup erat. Kebahagiaan ini hanya untuk mereka, dan biarlah kebahagiaan itu tidak akan hinggap dan kena pada bangsa-bangsa lain, terutama bangsa Mesir dan kawasan sekitarnya Timur Tengah. Sebab itulah mereka Chauvinisme cukup tinggi, mereka simpan dendam pada orang Arab cukup lama. Sebab apa yang mereka alami ni peristiwa sebenar. Kenapa mereka dendam kepada kawasan Timur Tengah, Mesir dan orang-orang Arab. Lalu sampai mereka menubuhkan apa yang disebut sebagai secret society, pertubuhan-pertubuhan yang bergerak secara bawah tanah, underground, terutama rangkaian-rangkaian Zionis mereka, untuk melaksanakan agenda-agenda dan perancangan mereka ke atas bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Yang paling terkenal ialah Protocol of Zion. Protocol of Zion. Ada 42 protokol tu. Bacalah protokol tu, apa yang mereka nak buat kepada bangsa selain bangsa mereka. Bangsa selain Yahudi sama seperti binatang. Bangsa selain Yahudi sama seperti hamba yang akan digunakan untuk mengabdi dan bekerja kepada bangsa-bangsa Yahudi. Itu makna nilai hari raya Paskah buat mereka. Itu raya yang pertama. Berapa dah kita ni? 8.30. 8.40. Boleh kira-kira? Pukul 11 boleh? Tak lah, insya-Allah. Baik. Hari raya yang kedua. Hari raya yang kedua disebut hari raya Shavuot. Hari raya Shavuot ini biasanya disambut 7 hari selepas hari raya Paskah ni lah.
Habis hari raya Paskah 7 hari, sambut hari raya Syawut. Satu lagi dalam istilah orang Yahudi disebut hari raya Pentekosta. Pentekosta. Jadi jangan keliru, Syawut sama dengan Pentekosta. Benda ni sama je dalam agama kita. Dalam agama kita selalu kita sambut pada 17 Ramadan. Kita sambut apa 17 Ramadan? Kita sambut nuzul Al-Quran. Al-Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Hari Syawut, hari Pentekosta memperingati hari nuzulit Taurah. Hari turunnya Taurat kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Kita sambut hari nuzul Quran, mereka sambut hari nuzul Taurah, hari turunnya kitab Taurah sebagai kitab yang memberi panduan, kitab yang memberi petunjuk kepada umat-umat Yahudi. Tetapi di dalam kitab Taurat sebenarnya sudah diceritakan tentang perkhabaran seorang nabi, seorang penyelamat akhir zaman. Banyak bisyarah-bisyarah, iaitu ayat-ayat tentang kenabian Nabi Muhammad dalam Taurat. Banyak bisyarah-bisyarah, ayat-ayat tentang kenabian Muhammad dalam Injil. Tapi mereka sembunyikan ayat-ayat ini. Mereka palingkan makna-makna bagi ayat ini. Inilah kecelaruan yang pernah dilakukan oleh ulama-ulama dan rohban-rohban dalam agama Yahudi dan agama Kristian. Mereka takut umat mereka beralih kepada agama Islam, berpindah kepada agama Islam, memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Satu benda yang mereka buat, mereka hapuskan, mereka hilangkan ayat-ayat ni. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka palingkan maknanya. Sebenarnya cerita pasal Nabi Muhammad, tapi bila tanya mereka tafsir, bukan pasal Muhammad ni, pasal orang lain. Bukan pasal Muhammad ni, pasal individu lain. Bukan pasal Muhammad ni, pasal personal lain. Itu antara benda-benda yang dah dilakukan. Yang inilah disebut kecelakaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan-golongan agama di dalam agama Yahudi dan agama Kristian yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Pada hari tersebut bersesuaian dengan musim semi. Musim semi ini ialah musim tanam-tanaman mekar, tanaman-tanaman berbunga, musim gandum yang panjang. Sebab itulah mereka pada hari ni mereka akan masuk dalam sinagog. Apa itu sinagog? Kalau kita sebut masjid. Kalau orang Buddha dia sebut wat. Kalau orang Hindu dia sebut kuil. Kalau orang Kristian dia sebut gereja atau church. Kalau orang Yahudi, tempat ibadat, rumah ibadat disebut sinagog. Jadi mereka akan duduk dalam sinagog, mereka akan hias sinagog tu sesuai dengan musim tersebut. Musim bunga mekar, mereka ambil bunga, mereka hias. Mereka ambil gandum-gandum, mereka hias. Jadi mereka akan sambut hari nuzul Taurah untuk memperingati hari turunnya Taurat kepada Nabi Allah Musa. Sama seperti ayat 185 surah Al-Baqarah kan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. 3 benda Allah sebut. Bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Hikmah diturunkan Al-Quran Allah sebut 3 benda. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas. Yang pertama, yaitu sebagai petunjuk bagi sekalian manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan petunjuk ataupun pengukuh dan penguat bagi petunjuk-petunjuk tadi, wal furqan, yaitu untuk dijadikan pembeza antara yang hak dan yang batil. Petunjuk bagi manusia saya dah jelaskan banyak tempat sebelum ni. Ayat yang mudah nak senang ialah petunjuk bagi manusia ni Al-Quran bagi manual. Al-Quran bagi panduan kepada kita untuk memilih satu keputusan yang paling tepat dan paling dominan. Sebab
kehidupan manusia 24 jam. Daripada kita bangun tidur sampai kita letakkan kembali kepala kita di atas bantal, semuanya melibatkan keputusan. Tetapi Al-Quran datang untuk bagi tahu kepada kita apakah keputusan yang terbaik untuk kita pilih dalam kehidupan kita. Contoh, kenapa saya kata hidup kita memang terlibat dengan keputusan. Setiap pagi, waktu subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita boleh pilih dah. Sama ada nak bangun sembahyang subuh dengan tak mau bangun. Pilihan duk dia siapa? Pilihan duk di kita. Aku ni nak bangun sembahyang subuh ke tak mau sembahyang subuh? Kita perlu buat keputusan. Nak bangun sembahyang ke tak mau sembahyang? Lepas tu bangun. Bangun tu kena buat keputusan. Nak menengung atas katil dulu ke terus nak masuk tandas? Juga keputusan. Nak menengung dulu ke nak masuk tandas dulu? Bila masuk tandas, nak mandi dulu ke nak berak dulu? Kena buat keputusan. Nak gosok gigi, ada fresh and white satu, ada dali satu. Nak guna fresh and white ke nak guna dali? Kena buat keputusan. Hari ni nak shampoo rambut ke tak mau shampoo? Nak buat keputusan. Mandi nak guna sabun ke tak mau guna sabun? Kena buat keputusan. Keluar saja, pakai baju, pakai seluar, nak pakai necktie ke tak mau pakai necktie? Kena buat keputusan. Duduk meja makan, nak sarapan ke tak mau makan? Rasa demam sejuk, panas, hari ni nak pergi kerja ke tak mau pergi kerja? Kena buat keputusan. Nak MC ke tak mau MC? Kena buat keputusan. Nak naik motor ke nak naik kereta? Kena buat keputusan. Kita hari tu PRU pun kena buat keputusan. Ke pangkah semua. Oh letih ya. Dah semua nak undi saya pangkah 3-3 lah. Dah semua nak undi dah. Kena buat keputusan. Jadi Quran mari ajak dalam banyak-banyak keputusan, ni keputusan hak paling baik untuk kamu. Why paling baik? Sebab Allah yang create kita, Allah cipta kita, dia lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita tak tahu apa-apa. Tapi Allah mari nak pilih hak baik hak ni. Ni keputusan paling baik untuk kamu. Tu yang Quran nak ajak. Dalam banyak-banyak. Yang kedua, untuk menguatkan dan memperkukuhkan keputusan tadi. Dalam hidup kita ada banyak hal. Ada perkara yang melibatkan akidah, ada perkara yang melibatkan ibadah, ada perkara yang melibatkan muamalah, ada perkara yang melibatkan munakahat, ada perkara yang melibatkan jenayah, ada perkara yang melibatkan pendidikan ekonomi. Hatu kita ambil hak ringkas, akidah. Dalam bab akidah Islam, Allah mengajarkan kita menerusi firman dan wahyu supaya berakidah dengan akidah tauhid. Allah cuma satu, tidak beranak, tidak diperanakkan. Semua makhluk, semua benda bergantung pada dia. Tapi dalam masa kita hidup ni, ada orang percaya Tuhan tu tiga. Tuhan tu berkeluarga, Tuhan tu bentuk macam ni, Tuhan mengambil rupa macam ni, Tuhan dipatungkan macam ni, Tuhan diidolakan macam ni, Tuhan dirupakan macam ni. Dalam banyak-banyak ni, hak mana paling tepat? Inilah Quran ajak. Qul huwallahu ahad. Hak satu betul, hak lain lingkup. Jadi kalau kita tak mau ambil panduan Quran, aku rasa hak tiga ni betul, hak tiga betul lingkup. Aku rasa hak jenis lidah berjelih, hak ni Tuhan nak betul, hak lingkup. Jadi Tuhan mengajak satu, bab ibadah pun sama. Cara nak mengabdi, cara kita nak beribadah yang paling tepat ni Quran ajak melalui hadis-hadis dan petunjuk Nabi. Orang lain pun beribadat, ada cara dia, ada kaedah dia, ada ritual dia, tapi hak terbaik ni. Jadi ikutlah hak ni. Semua bidang tu untuk memperkuatkan. Lepas tu nak beza hak dan batil macam mana? Kan dalam Quran banyak cerita. Cerita Nabi-Nabi tak berhenti. Cerita Nabi Nuh dengan kaum dia. Nabi Nuh tu sikit saja pengikut dia, hak penentang dia ramai. Walaupun penentang dia tu ramai, pengikut dia sikit, yang hak mana, yang batil hak mana? Hak batil tu pengikut Nabi Nuh ke penentang Nabi Nuh? Hak batil. Penentang dia hak batil. Walaupun ramai tapi duk lawan Nabi. Walaupun ramai duk sembah berhala. Maksudnya bila mereka ni dihukum, mereka ni salah. Jadi hidup kita jangan pilih hak salah tu. Maksudnya hak sembah berhala tu salah, hak lawan Nabi tu salah. Jadi hari ni jangan dah nak pergi bersekongkol dengan geng penyembah berhala, geng hak lawan Nabi, geng hak lawan Rasul. Hak petunjuk betul duk di Nabi Nuh. Mari Nabi Hud, materialisme.
Mengagungkan keduniaan, lupakan ibadat, lupakan syariat, lupakan kerohanian, lupakan akhirat. Jadi nak pilih hak mana? Nak pilih hak lawan Nabi Hud ke? Pilih Nabi Hud. Mari Nabi Soleh, ada cara dia. Mari Nabi Lut, ada cara dia. Mari Nabi Syuaib, ada cara dia. Mari Nabi Ibrahim. Semua tu Allah tunjuk. Hak mana hak, hak mana batil. Bukan ni kira-kira kuantiti, banyak sikit. Kualiti. Hak mana Allah hukum, hak tu lah hak teruk. Hak mana Allah hukum, hak tu lah kita jangan ikut. Dulu Allah hukum terus. Kita hari ni alhamdulillah, kalau nak kira patut Allah hukum, lama dah. Berhala zaman Nabi Nuh ada 5 orang je. Berhala zaman kita ada berapa? 5 orang ke 5,000 ke 50,000? Patut nak hukum sini. Zaman Nabi Lut, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Zaman kita laki-laki, perempuan-perempuan, laki binatang, kambing, lembu, semua dia bantai. Kalau patut nak hukum, hak ni lah. Kita lagi teruk. Sebab apa yang Quran cerita, semua penyakit tu akan mari semua akhir zaman. Akan mari himpun sini. Jangan sangka iblis tu bodoh. Jangan sangka Dajjal itu bodoh. Allah create mereka untuk bawa fitnah. Mereka tahu apa fitnah yang sesuai untuk setiap zaman. Zaman dulu, inilah fitnah dia. Zaman ni, inilah fitnah dia. Zaman tu, inilah fitnah dia. Era ni, inilah fitnah dia. Milenium ni, inilah fitnah dia. Zaman kita, mereka ada gerakan dan agenda. Apakah fitnah terbaik untuk menyesatkan akidah umat manusia? Zaman berubah, pattern pun berubah. Zaman berubah, gaya pun berubah. Zaman berubah, cara mereka pun berubah. Mereka tak akan kekal dengan statik taktik yang lama. Nampak tu? Okey, kembali. Hari raya yang ketiga. Dan ke habis 8 raya ni? Azan dah. Tak apalah. Tak apa habis ni. Raya yang ketiga disebut Rosh Hashanah. Rosh Hashanah sama juga Islam. Kita sambut setiap 1 Muharram. 1 Muharram awal Hijrah. Tahun baru dalam kalender kita 1 Muharram. Rosh Hashanah ni tahun baru bagi mereka. Tahun baru bagi orang-orang Yahudi. Tetapi mereka menyambutnya pada bulan yang ke-7. Walaupun tahun baru mereka sambut pada bulan yang ke-7. Bulan ke-7 Isan, Iyar, Shivan, Tammuz, Af, Elul, Tishri. Mereka sambut 1 dan 2 Tishri. 1 dan 2 Tishri mereka akan sambut hari yang dikenali sebagai Rosh Hashanah, tahun baru. Tahun ni juga dikenali sebagai Yom Haddin bagi orang-orang Yahudi. Yom Haddin bermaksud hari keadilan dan hari penghakiman. Kerana pada hari ini mereka semua kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan mereka. Istilah Tuhan di sisi orang Yahudi disebut Yahweh. Yahweh, asal Yahweh ni Yahuwah lah, Yahuwah. Jadi orang Yahudi menganggap Allah tu lain, Yahweh tu Tuhan sebenar. Hak kita sebut Allah ni tak betul. Padahal sama saja sebenarnya. Mereka yang tak memahami. Kembali, tahun barulah secara mudah mereka akan sambut. Pada tahun ni juga dikenali sebagai Hari Sangkala. Hari Sangkala. Sangkala ni apa? Yang kita sebut sangkakala itulah trompet, hari Sofar. Hari ditiupkan sangkakala. Bukan sangkakala hak Israfil tu. Kan orang Yahudi ni, ritual keagamaan mereka ada tu kan. Hak jenis macam trompet bengkok-bengkok tu. Tu trompet ritual, trompet peribadahan mereka. Dulu pun samalah, kes trompet lah jadi revolusi buruk dulu. Tentu kita ingat revolusi, pernah dengar tak revolusi buruk ni? Dia revolusi buruk macam ni. Dulu waktu hak awal-awal dulu tu, orang-orang Yahudi diberi kelonggaran untuk pergi ke tembok ratapan. Tembok ratapan. Tahu dinding ratapan, hak satu-satunya kawasan hak tinggal dulu. Hak lain hancur dah, hak tu lah hak tinggal. Tembok ratapan tempat Nabi tambak buruk dulu.
Jadi mereka pergi situ duk menangis, duk mengenangkan kejatuhan kerajaan Yahudi, kemusnahan, kehancuran Yahudi. Mereka pergi duk baca kitab Taurat tu, duk hangguk-hangguk kepala tu kan, hak pakai topi, rambut jaling, pakai tu. Tiba-tiba tak cukup dengan orang bagi kelonggaran tu, siap bawa dah. Bawa benda tu lah, pompeng situ bergaduh. Jadilah revolusi dengan orang Islam, dipanggil revolusi buruk. Orang Islam hambak balik, orang Islam halau balik. Jadi mungkin ada malam ni baru pernah dengar tentang revolusi buruk ni yang pernah berlaku di bumi Baitul Maqdis. Okey, kembali. Jadi disebut juga hari Sangkala ataupun hari Safar, juga disebut hari Tarawah. Hari Tarawah kerana disambut pada awal bulan. Bulan mana? Bulan Tishri tadi. Sebab pada 10 Tishri mereka akan sambut hari raya yang keempat disebut Yom Kippur. Hari raya yang keempat inilah disebut Yom Kippur, hari penebusan dosa. Hari penebusan dosa ni special sikit. Ni sebenarnya hari raya paling penting dalam agama Yahudi, walaupun dia jatuh pada hari Sabat. Apa maksud hari Sabat? Hari Sabat tu hari Sabtu lah, bukan Black Sabbath. Black Sabbath tu kumpulan rock dulu kan. Ozzy Osbourne tu Black Sabbath. Ni lain, ni Black Sabbath lain. Black Sabbath tu memperingati apa? Satu Black Sabbath ni ada kisah memperingati bangsa Yahudi hak Allah sumpah dan surah Baqarah hak jadi kera tu. Ingat, hari Sabtu kan tak boleh bekerja, hari untuk beribadat, mereka pergi cari ikan juga, Allah sumpah jadi kera-kera tu. Tu salah satu Black Sabbath di sisi mereka. Jadi ada juga hari Sabbath ni ialah hari pertama Allah menciptakan dunia. Hari pertama Allah menciptakan dunia. Penciptaan alam semesta pada hari Sabah di sisi mereka. Yom Kippur ni mereka berdosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari itu mereka nak menebus kembali dosa-dosa mereka. Baik, cara mereka sambut hari Yom Kippur ni dulu, zaman sebelum kerajaan mereka kena serang, memang hari ini disambut biasa, tak ada apa-apa. Tapi selepas kejatuhan kerajaan mereka tu, hak baik yang kedua tu, mereka buat sambutan macam ni. Sama ada mereka akan sembelih 2 ekor lembu atau mereka akan sembelih 2 ekor kambing. Tak kira lah. Lembu dua-dua akan dikembiri. Tahu maksud kembiri? Bahasa Kelantan kasih lah. Kasih. Kalau nak buat lembu, dua-dua kena kasih. Kalau nak buat biri, dua-dua kena kasih juga. Baik, cara dia buat lagu ni. Lembu ni, satu, dia akan buat untuk korban pemujaan. Ni bukan untuk makan ni, memang untuk korban untuk Tuhan. Korban kerana mereka nak menebus kembali dosa-dosa lampau, dosa-dosa lama yang mereka buat sepanjang tahun tersebut. Hak sekok lagi tu baru mereka akan bakar dan makan ramai-ramai. Mereka buat bentuk macam ni. Contoh, yang pertama tadi mereka akan ambil 2 ekor. 1 ekor mereka akan sembelih. Mereka akan sembelih dan darah tadi mereka akan percikkan pada altar. Altar ni nak kata apa dah? Di sini ada orang faham tak altar tu apa? Altar ni macam tempat kita nak kita kata kita sembelih, kita nak puja sesuatu tu, dia ada tempat khas, mazbah dia panggil. Kalau orang minat komik-komik Pedang Setiawan ke, anak-anak Wira ke apa, dulu selalu dia sebutlah tentang altar ni kan. Altar ni tempat kita sampaikan hajat melalui pengorbanan. Jadi mereka akan percikkan darah pada tempat pengorbanan tadi. Mereka akan nyalakan dupa-dupa. Dupa ni kalau dalam cerita Cina lama dia macam, Allah nak kata apa, satu bekas besar, dia ada kaki 3 tu. Biasa dalam tu ada abu-abu kan, depa duk bakar kertas-kertas depa tu abu, tu dipanggil dupa. Jadi dia akan hidupkan dupa-dupa tadi. Tu yang pertama. Yang kedua, dia ambil lembu yang kedua tu, badi duk kutuk. Lembu, ikutlah perkataan hak tak senonoh lah. Dia kutuk lembu, caci lembu, maki lembu. Lepas tu dia lepas lembu tu ke padang pasir. Apa maksud dia? Maksud dia, dosa-dosa dia semua tu dihambat. Duduk dalam lembu tu pergi ke mana? Maknanya, ni dosa duduk dengan dia. Duk kutuk lembu tu, dosa tu masuk dalam lembu lah. Tu masuk dalam lembu, lepas tu suruh lembu lari. Kira dosa tu lembu buat lari lah. Habislah dosa dia. Itulah dia punya simbolik dia nya. Tu satu bentuk. Bentuk yang kedua pula, hak tadilah ambil bakar 2 ekor lembu tadi makan.
Makan tu kerana makan meraihkan hari penebusan dosa. Mereka mengharapkan Tuhan Yahweh mereka tu mengampunkan dosa-dosa mereka melalui amalan ritual dan pemujaan tadi. Dan yang terakhir disebut hari Sukut. Hari Sukut, Sukut bahasa Ibrani ni pondok daun sebenarnya. Apa kena-mengena dengan pondok, apa kena dengan daun? Sebenarnya mereka nak memperingati hari kesyukuran kerana Allah menganugerahkan kepada mereka rezeki dari bentuk tanaman dan pertanian. Tanaman dan pertanian macam ni. Bila mereka start bertani, mereka start tanamlah biji rin ke gandum ke apa-apa. Jadi mereka ni biasa tak balik rumah. Mereka akan buat pondok-pondok daripada dahan-dahan dan ranting. Contoh kita kata kalau kita pergi padai tu kalau kita ada wakah kan. Tapi walaupun duk wakah tu kita gelik rumah. Dia ni tak gelik rumah. Masa seminggu ke 2-3 hari dia tak buat wakah. Dia ambil dahan-dahan kayu, dia buat bentuk bulat gitu, dia ambil kayu pacak-pacak-pacak, kira duk makan minum situ ya. Hari tertentu dia balik. Jadi dia kerja sungguh. Jadi bila Allah bagi anugerah daripada tanaman tu subur, tanaman tu jadi, tanaman tu buah, mereka mengingati hari Sukut ni sebagai hari tu kata pondok daun tadi tu. Kerana Allah bagi sumber-sumber tadi. Tapi yang lebih penting kerana hidup zaman lampau, zaman Nabi Ibrahim lagi sebenarnya peristiwa ni. Sebab selepas mereka keluar daripada bumi Babylon, Faddam Aram di Mesopotamia Babylon dulu, kehidupan Nabi Ibrahim sebelum sampai ke bumi Kanaan tu mereka hidup secara berpindah randah. Kita panggil macam bangsa Gipsi itulah. Tahu tak bangsa Gipsi? Maksudnya jalan mentaduk situ, jalan mentaduk situ, jalan mentaduk situ, ada tempat dia nak pergi. Hidup secara berpindah randah ni. Jadi hidup berpindah randah ni, mereka berpindah ikut musim-musim tertentu. Contoh macam ni kita jalan tak? Kita jalan-jalan, ni musim orang tanam padi. Bukan tempat kita ni pun, kita nak pergi lain ni. Contoh, kita duduk selising, nak pergi bandar Pasir Putih. Lepas selising sikit, kapung ke apa? Bandar Belikung. Siapa Bandar Belikung kebetulan musim padi. Buatlah rumah daun-daun. Saat ni duduk situ, tanam padi. Habis musim padi, rombok-rombok jalan pula. Lepas Bandar Belikung ke apa? Bukit Abang. Kita kata musim lah buah ke apa. Nanam situ dulu. Habis musim situ, rombok-rombok jalan pula. Apa harap? Last sekali, tak tepatnya nak pergi Bandar Pasir Putih. Jadi nak ingat sejarah saat ni. Itulah disebut Sukut ataupun pohon daun saat ni. Jadi mereka ambil simbolik perjalanan Nabi Allah Ibrahim dulu, bawa dalam keh, mereka bertanam, dia bercucuk tanam sebagaimana perpindahan dari satu tempat ke satu tempat. Inilah 5-nya, ingat ke tak? Tak tulis tak? Pertama, hari Paskah. Yang kedua, hari Syawut, Pentekosta. Yang ketiga, hari Rosh Hashanah, Yom Kippur dan Sukut. Jadi hak tak ada kena-mengena dengan agama, dia panggil hari Hanukkah. Hanukkah ni biasa tengok tak lambai orang Yahudi, dia macam bekas lilin, tapak lilin dia ada lapar. Lapar kaki tu ada so. Kaki so, tangan dia buka gini, dia ada tempat letak lilin. So dua dia ada 9 batai lilin. Pernah tengok tak? Tu dipanggil menorah tu. Bukan norah kita ni. Menorah. Hari raya Hanukkah sebenarnya dipanggil sama macam Dipawali. Dipawali itu dia panggil the Festival of Light. Menyambut hari cahaya. Why cahaya? Pasal apa? Dia sambut hari Hanukkah ni, dia kena mengena dengan menorah tu. Menorah tu dia ada 8 ke 9 kalau kita tengok. 9. 8 Pak alik ni tengah tu tinggi pada hak 8 ni. Tengah tu dia panggil Syamah, penjaga cahaya. Dia kes dia macam ni sebenarnya. Dulu masa Yunani serang kerajaan Yahudi, Yunani, Maharaja Nero tu, orang-orang Yahudi ni dia angkat seorang pemimpin nama Maccabi. Jadi Maccabi inilah, walaupun dalam keadaan serba kekurangan ni, jumlah tentera kurang, senjata kurang, tapi dia lawan balik tentera Yunani, menang Maccabi dengan bangsa Yahudi. Jadi bila menang, orang Yunani lari balik. Mereka pun sipeh semula. Kalau kita katakan tepat rumah kita ni, kampung kita bekas lepas perang, masjid
masjid pun huyuh haya kucah barang, kita pun masuk dari masjid, bangun semula ekong, sapuh mula kipah kotor-kotor ni, sapuh ni. Maknanya kita masuk tu nak buai balik berhala-berhala. Sebab orang Yunani ni, dia terkenal dengan apa? Dia banyak dewa Yunani tak? Tak tahu dewa-dewa Olympus dia tak? Banyak berdoa lah. Jupiter, Zeus, Hades, Odeon, Athena, macam-macam lah opok-opok dia tu. Jadi buai-buai berhala belaka, dia jumpa topless. Dalam rumah ibadat dia jumpa topless. Topless ni kalau kita populita, tempat cucu api. Tempat cucu api malam kan nak pergi cerah. Sini keajaiban berlaku. Kenapa mereka sambut Hanukkah? Tengok kepada minyak tanah yang duduk dalam topless saat ni. Kalau cucuh minyak ni, dia semalam je. Maknanya malam esok tak ada dah. Tapi lepas mereka cucuh tu, dia lapai malam. Api tu nyala, tak pada-pada. Lepas ada masuk, kita jumpa pelita dia. Kita pakak sumbu, tengok kau minyak gas ni, pada malam ni, minyak ni. Tapi bila pasal pelita tu, lapai malam dia. Jadi pelik benda ni. Jadi kerana pelik itulah, mereka sambut hari Hanukkah ni, lapai malam. Dan sebenarnya lapai malam itulah, tiang menorah tu, ada 4 alik kiri, 4 alik kanan untuk tok liling. Tengah tu dia panggil syamah, penjaga cahaya. Sempena peristiwa simbolik tadi. Jadi dia start supaya kita nulis jawi. Bila nulis jawi, kanan dulu ke kiri dulu? Kanan dulu ke kiri dulu? Kanan dulu. Bukan nyala lapai-lapai. Malam pertama raya, nyala soliling je. Nyala soliling, baca 3 doa. Masuk malam esok malam kedua, nyala lilin kedua, 3 doa. Cukup 8 malam, 8. Maksudnya nak start 8 malam tu kena buh lilin lain pula. Mula-mula faham ke tak? Bukan lilin tu lah. Lilin mula-mula kita pasal dah. Malam ni mampu kerah dah ni nya. Jadi esok tu kena buh lilin baru. Tapi cocok 2 kali, 2 batal faham. Hak 2 batal malam ni habis cair dah. Nak cocok esok kena cak pula. Bukan kena lilin ni nak nyapa 8 malam tu ben kerak dah ni. Nampak tak? Bubuh semula. Jadi itulah sebab disambut perayaan hari Hanukkah kerana keajaiban peristiwa nyala lapu tadi. Lepas tu peristiwa hari Purim. Hari Purim ni kalau kita tak ingat tarikh apa ni. Tapi kita sambut juga tiap-tiap tahun. Dia panggil hari pahlawan. Ni tak ada kena dengan agama. Siapa ingat kita sambut hari memperingati hari pahlawan berapa bulan tiap-tiap tahun? Ada askar ke sini? Askar biasa dia ingat ada. Tak ada, ambo pun tak ingat. Hari pahlawan ni. Maksudnya hari Purim ni hari pahlawan. Waktu dia lawan kerajaan Parsi. Terutama tentang watak Esther dengan Mordekhai. Esther ni Tina. Dulu Esther ni Yahudi. Dia kena paksa nikah dengan Raja Ahasiweros, Raja Parsi. Jadi sebelum dia nak jumpa Raja Ahasiweros ni, dia puasa 3 hari. Kalau kita nak cerita bab puasa dalam agama Yahudi dan Kristian, memang tak akan meninggal kisah Esther ni. Esther ni Tina. Jadi Esther dengan Mordekhai inilah antara watak utama nak menjatuhkan Raja Parsi dengan dia punya pembantu nama Haman. Kebetulan nama dia Haman. Haman ni teringat kita pada pembantu siapa? Pembantu Fir'aun tak? Tapi ni bukan zaman Fir'aun, ni zaman Raja Parsi. Jadi tu memperingati hari pahlawan. Selagi dia panggil hari Sabatun. Hari Sabat tu hari Sabtu lah. Ni upacara mingguan. Macam kita hari Jumaat. Hari Jumaat tu je. Nakak kau tak nakak tu hamba kata mula-mula terima tajuk nengung hamba. Dia kau tak ada ni hak muda tu insya-Allah dia. Hak berumur sikit ke mana boleh kali dia. Nampaklah sejarah dia lah ke mana tak. Bila-bila panggil mula tajuk ke lain ada. Takut kesian juga kita takut tak ada alik kita tak ada masalah. Sebab nak royaknya hamba mana-mana pun hamba tak aja letak tajuk. Jadi orang tak belaka. Jadi sebab orang tak kerana nak meraihkan orang, kita pergilah. Kalau kira mikir juga. Kalau bandar okey lagi. Bukan nak kata orang kampung ni teruk benar. Bukan orang kampung ni tak tahu. Kita takut tak ada nakak, tak ada ngambak. Itu bahasa Kelantan dia. Tak ada nakak, tak ada ngambak. Hak ada. Hak tak ada. Jadi hamba pun minta maaf lah. Hamba sebenarnya berona perut hari ni. Berona perut. Bahasa luar dia panggil ceret beret dia. Kita panggil berok cerah ke? Tak tahulah cerah tahu mana kata tak pasal lapu gelak sebetulnya. Berok cerah pun. Minta maaf lah. Hak mana gora, hak mana salah kecek dah. Jadi hamba rasa cukup dah untuk malam ni. Hamba pada kerja lain.
Jadi apa yang baik datang daripada Allah, apa yang kurang, apa yang lemah, apa yang segala tak kena tu mari di diri hamba sendiri. Jadi akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. Allah.